A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa yakum bitahiyatil Islam wa ahli jinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ismi Nur Farina binti Aziz. Rakam talaba I18303287. Hari ini saya في هذا اليوم أريد أن تتكلم عن الحدث انشق القمر, yaitu peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Teruskan kepada pengenalan yang pertama, iaitu Al-Quran ni merupakan satu mukjizat terbesar. Al-Quran merupakan satu mukjizat terbesar ni adalah kerana Al-Quran ni adalah merupakan ayat suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kita umat Islam sekarang ni untuk berpegang teguh, untuk beribadah, untuk mengambil pengajaran daripada ayat Al-Quran tersebut. Yang kedua, ayat Al-Quran banyak berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Hal ini kerana dapat dibuktikan bahawa setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan apa yang disampaikan oleh apa yang terkandung dalam mukjizat yang mulia itu, apa yang terkandung dalam Al-Quran yang mulia itu adalah sesungguhnya terkandung 1001 ilmu pengetahuan yang tidak terbatas, iaitu ilmu pengetahuan manusia adalah sangat terbatas. Jadi berbanding dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu luas, yang tidak ada penghujungnya. Yang ketiga, salah satu kaedah membuka dan menjelmakan kebenaran Al-Quran adalah melalui pendekatan sains, iaitu di mana kita ni selalu dapat salah satu kaedah sains, contoh pendekatan sains yang kita jumpa, contohnya macam mana kita nak pulihkan, macam mana kita nak merawat salah satu penyakit, iaitu dengan ada penawarnya. Jadi Al-Quran ini telah lama membuktikan bahawa dalam Al-Quran ni ada ayat-ayat yang boleh menjadi salah satu menjadi kepada kaedah ataupun rujukan kepada ahli-ahli pakar sains untuk mereka lebih menelaah ataupun mengkaji bagaimana mereka ingin melakukan satu ubat ataupun penawar bagi penyakit itu, dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah dalam ahli sains tu, macam dalam segi dari segi sains. Yang keempat, hasil kajian yang benar adalah tidak bertentangan dengan ayat-ayat Quran. Hasil kajian yang benar adalah tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Yang kelima, terbelahnya bulan adalah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Islam ini, kita haruslah mempercayai atau wajib mempercayai bahawa peristiwa membelah bulan ini adalah bukan rekaan semata-mata dan bukanlah satu fantasi, satu ilusi semata-mata. Ia adalah bukan satu mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, terdapat intelektual yang mana yang menidakkan kejadian ini. Maksudnya ada sesetengah ahli-ahli sains ataupun ahli-ahli pakar yang menidakkan kejadian inilah, kejadian membelah bulan ni. Mungkin bagi mereka itu adalah salah satu cerita yang karut, cerita yang tidak membuktikan bahawa ada belahan, ada benar ada belahan lah tersebut. Kita akan teruskan kepada slide yang seterusnya. Iaitu slide yang seterusnya, ayat Al-Quran tentang kejadian terbelahnya bulan, iaitu daripada surah Al-Qamar ayat 1 hingga ayat 2, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Atarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa in yaraw ayyuhu yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Iaitu maksudnya telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan terbelah
terbelahnya bulan. Dan kalau mereka, yakni kaum musyrik Mekah, melihat suatu mukjizat, mereka akan berpaling ingkar sambil berkata, ini adalah sihir, ini adalah sihir. Itu terus menerus berlaku. Okey, seperti mana yang kita tahu, peristiwa bulan terbelah ni merupakan satu mukjizat baginda Nabi SAW, sebagai bukti kerasulan baginda kepada kaum kafir Quraisy pada ketika itulah. Okey, peristiwa yang berlaku ni, peristiwa belah bulan ni dia berlaku 5 tahun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Okey, yang seterusnya, kenapa Allah Subhanahu Taala menurunkan ayat ini adalah sebab penurunan ayat Al-Quran ini adalah ketika di mana kaum kafir Mekah, mereka meminta kepada Nabi Muhammad mereka meminta kepada Nabi SAW, iaitu Nabi Muhammad SAW, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Taala serta menguji kebenaran risalah baginda dengan meminta Nabi Muhammad SAW untuk membelah bulan. Jadi suatu hari ni kaum kafir Quraisy ni datang dekat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mereka ni nak mereka meminta Nabi Muhammad SAW membuktikan yang dia ni membuktikan yang Nabi Muhammad SAW ni adalah utusan Allah Subhanahu Taala. Jadi mereka meminta kepada baginda Nabi untuk melakukan sesuatu, tapi melakukan sesuatu yang di luar jangkaan lah, iaitu dengan membelah bulan. Okey, orang-orang Mekah meminta Nabi SAW untuk mendatangkan sebuah mukjizat. Okey, untuk membuktikan kepada mereka tu. Jadi orang-orang Mekah ni dia meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan sesuatu yang mustahil kepada kafir Quraisy. Jadi bulan pun terbelah dua di Mekah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti mana yang saya bacakan tadi, iaitu ayat surah Al-Qamar ayat 1 hingga ayat 2, iaitu yang bermaksud telah dekat datangnya saat itu, dan bulan telah terbelah, sampai firman ini adalah sihir yang terus menerus. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa baginda, doa baginda Nabi SAW hingga pada malam tersebut jelaslah bulan terbelah menjadi dua bahagian. Satu bahagian iaitu gunung Abu Qubais, dan satu bahagian lagi dekat As-Suwaida, dekat belakang bukit Suwaida lah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW diminta untuk membelah bulan oleh kaum kafir Quraisy, maka Nabi Muhammad SAW pun menadakan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikanlah kepada mereka. Sebab apa yang dijanjikan oleh kaum kafir Quraisy adalah mereka menjanjikan bahawa apabila Nabi Muhammad SAW menunjukkan satu mukjizat kepada mereka, iaitu satu benda yang mustahil kepada mereka, dan mereka akan menganut agama Nabi Muhammad SAW, iaitu agama Islam. Okey, seterusnya itu pembuktian daripada hadis tentang kejadian terbelahnya bulan, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, iaitu Sahih Bukhari, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah SAW agar mereka menunjukkan tanda-tanda mukjizat, tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memperlihatkan kepada mereka di mana bulan terbelah menjadi dua bahagian hingga dapat terlihat gua Hira dari celah di antaranya. Jadi ini adalah salah satu bukti bahawa peristiwa terbelahnya bulan menjadi dua ini adalah sahih, kerana hadis ini
terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta terdapatnya firman Allah iaitu ayat Al-Quran yang membuktikan kejadian ini adalah kejadian yang benar. Seterusnya, hadis yang kedua yang membuktikan peristiwa ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Musnad, iaitu yang bermaksud daripada Abdullah bin Mas'ud, pada Rasulullah SAW bulan terbelah menjadi dua bahagian sehingga mereka melihatnya. Rasulullah SAW lalu berkata, bersaksilah, iaitu lihatlah. Jadi sabda Nabi SAW, lihatlah kamu semua. Jadi ayat berikut, ayat dan hadis tersebut menjelaskan mengenai isyarat kemunculan hari kiamat yang semakin dekat melalui pembelahan bulan pada zaman Nabi SAW. Ibnu Katsir menjelaskan bahawa Huzaifah radhiyallahu anhu telah menyampaikan khutbah di hadapan orang ramai, iaitu ingatlah, ini khutbah Huzaifah radhiyallahu anhu, ingatlah hari kiamat benar-benar sudah dekat. Iaitu hari kiamat ni benar-benar dah dekat dah. Bukankah bulan telah terbelah dan bukankah dunia ini akan hancur lebur? Ingatlah, hari ini merupakan saat terakhir dari perbuatan buruk, sedangkan esok adalah saat pecutan dalam hal kebajikan. Itu maksudnya hadis ini menjelaskan bahawa isyarat kemunculan hari kiamat itu sangat dekat dan hari kiamat itu adalah pasti. Jadi peristiwa terbelahnya bulan ni menunjukkan salah satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan iktibarlah kepada seluruh umat Islam bahawa dunia ini hanyalah tempat kita, hanya tempat sementara kita sahaja, dan akhirat itu adalah kekal abadi. Kita teruskan dengan peristiwa terbelahnya bulan menurut perspektif Al-Quran dan hadis. Iaitu yang pertama, menurut Muhammad Kamil Hasan, iaitu pada tahun 2006, Iqtarabat al-Sa'ah dalam ayat ini membawa maksud dunia ini akan hancur dan seluruh makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Yang kedua, menurut Muhammad Quraish Shihab dan Ibnu Katsir, Syaqqa al-Qamar dalam ayat ini membawa maksud peristiwa terbelahnya bulan berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW dan merupakan satu tanda-tanda akan berlakunya kiamat. Yang tiga, merupakan suatu mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meyakinkan manusia ketika itu tentang kerasulannya. Itu dapat dibuktikan dengan hadis, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sahih Bukhari, an Ibnu Mas'ud yaqul qam saqat madin ad-dukhan wal lazam wal rum wal batashah wal khamar. Iaitu Ibnu Mas'ud berkata, lima petanda hari kiamat yang telah berlaku, iaitu runtuhnya Kaisar Rom, tragedi penyiksaan iaitu terbelahnya bulan dan munculnya asap. Yang kedua itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala inshaqqa al-qamar fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Qutb 2009 dalam tafsirnya menyatakan bahawa dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu tanda dan berita bahawa kiamat tu pasti akan berlaku. Hari kiamat tu dia pasti akan datang dan pasti akan tiba. Yang kedua, riwayat-riwayat yang mengenai peristiwa terbelahnya bulan yang dapat disaksikan oleh orang-orang Arab adalah riwayat yang mutawatir. Yang ketiga, tidak sepakat dalam meriwayatkan keadaan atau suasana peristiwa tersebut. Yang keempat, menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya yang menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan tentang hari kiamat sudah hampir berlaku. Ialah kerana peristiwa terbelah bulan tu berlaku pada zaman Nabi kan. Jadi menurut Al-Qurtubi
dia menyatakan bahawa hari kiamat itu sudah hampir berlaku lah, hampir dekat kepada kita semua. Yang kelima, kemudian Allah SWT berfirman, wansyaqqal qamar, iaitu menggunakan bentuk kata kerja yang menunjukkan masa lalu. Hal ini menunjukkan bahawa bulan pernah terbelah menjadi dua bahagian pada zaman Nabi Muhammad SAW. Terdapat juga pandangan bahawa maksud terbelahnya bulan adalah terbelahnya kegelapan, iaitu setelah bulan terbit di tengah-tengah kegelapan. Antara bukti dan hujah bahawa bulan pernah terbelah pada zaman kaum Quraisy, iaitu kaum Quraisy pernah melihatlah kejadian tersebut ketika dahulu, iaitu di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar ayat 2, wa in yara ayahu ya'ridu wa yaqulu sihratun mustamir. Lepas tu ini juga dapat dibuktikan dengan hujah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sahih Bukhari, iaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud lah, yang tadi yang telah berlakunya kiamat tu dengan 5 petanda, iaitu qamsa qad madin ad-dukhan wal zam warum al-batasha wal qamar. Seterusnya kita beralih kepada kejadian terbelahnya bulan menurut perspektif sains. Pertama iaitu menurut Agus Haryo Sudarmojo, itu pada tahun 2009, secara geosains, bulan terbelah akibat pelanggaran, dia kata bahawa bulan terbelah akibat pelanggaran asteroid. Itu secara geosains memang telah terbukti bahawa dahulu bulan pernah terbelah akibat daripada kesan pelanggaran asteroid yang kemudiannya bercantum kembali. Yang kedua daripada pendapat Dr. Zawul Al-Nagar, iaitu dia menyatakan bahawa terdapat sebuah manuskrip lama dari India yang telah disimpan di Museum British di London. Jadi apa manuskrip ni? Manuskrip ni dia menceritakan bahawa tentang kisah seorang raja di kawasan Malabar yang terletak di barat daya India, iaitu Cakrawatu Farmas, pernah melihat bulan terbelah pada zaman Rasulullah SAW. Jadi pada masa tu, pada satu hari datang sekumpulan pedagang Muslim yang hendak ke China, ke kawasan tersebut lah. Jadi apabila mereka mendengar cerita itu, para pedagang Muslim ni, dia meyakinkan bahawa itu adalah mukjizat Rasulullah SAW. Akhirnya beliau ni telah bertemu dengan Rasulullah dan memeluk agama Islam. Okey, yang sebentar tadi kita berbincangkan pembelahan bulan menurut Al-Quran dan hadis. Yang ini kita beralih kepada menurut saintis NASA. Okey, menurut saintis NASA, terdapat beberapa garisan rekahan yang membelah dan panjangnya beberapa ratus kilometer di permukaan bumi. Jadi garisan rekahan tu ia dinamakan lunar ray. Ray adalah gaung yang panjang dan dalam. Ianya merupakan sebuah lembah. Kebiasaannya ray ni dia mempunyai beberapa kilometer lebar dan beratus kilometer panjang. Okey, lepas tu pembentukannya adalah sama seperti terdapat pada beberapa planet dalam sistem solar, iaitu seperti planet Mars, planet Venus dan lain-lain. Berdasarkan gambar yang ditunjukkan, gambar yang diambil oleh misi Apollo 11 menunjukkan bahawa garis rekahan yang terdapat di permukaan bulan adalah sejauh 300 km. Bayangkan betapa jauhnya rekahan tu, 300 km. Dekat bulan saja, dekat permukaan bulan. Tapi sehingga kini masih belum diketahui lah punca garisan rekahan tersebut daripada mana, daripada bulan pelanggaran ke apa ke. Maksudnya saintis pun tak tahu. Jadi beberapa saintis ni beranggapan bahawa garisan tersebut ni wujud kerana cairan lava. Namun para saintis beranggapan saja. Mereka membuat spekulasi dan teori yang tidak dapat dibuktikan. Jadi maksudnya rekahan tu sehingga kini tidak dapat dibuktikan dari mana asal usulnya, daripada apa kesan dia. Tetapi
tetapi saintis dia beranggapan sahaja bahawa itu wujudnya daripada cairan lava dan pelanggaran asteroid. Tapi itu hanyalah spekulasi dan teori daripada para saintis saja. Seperti mana yang saya tunjuk, seperti mana yang gambar dilihat dalam slide ini. Yang gambar pertama itu menunjukkan rekahan, iaitu macam ada tunnel, macam ada lorong dekat bulan tu. Maksudnya dia dalam lah, maksudnya dia satu lekuk yang dalam. Untuk lekuk yang dalam ni yang dipanggil lunar rail. Maksudnya sejauh 300 km pada permukaan bulan. Itu yang kedua tu, penelitian NASA, bulan pernah terbelah dua. NASA sendiri pun yang banyak alat teknologi yang canggih, banyak ilmu lah orang kata kan, sebab NASA ni bukan orang biasa-biasa yang boleh pergi. Namun mereka ni sejauh mana pun ilmu mereka dapat, maksud ilmu mereka tu terbatas, tidak terlawannya dengan ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu Taala. Kita beralih kepada kesimpulan, iaitu yang pertama, lunar rail. Peristiwa pembelahan bulan oleh Nabi Muhammad SAW dirungkaikan oleh ahli NASA bahawa rekahan terpanjang di situ disebut sebagai lunar rail. Jadi rekahan terpanjang ini adalah sepanjang 300 km pada permukaan bulan. Namun para saintis, para ahli-ahli sains, mereka tidak dapat merungkaikan serta mengandaikan dari mana datangnya dan dari mana puncanya berlaku pembelahan tersebut. Yang kedua, peristiwa pembelahan bulan ini telah dibuktikan dalam Al-Quranul Karim. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qamar ayat 1 dan ayat 2. Bukan sahaja dibuktikan dalam Al-Quranul Karim, malah juga dapat dibuktikan, peristiwa ini dapat dibuktikan dalam hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang bertaraf sahih dan nombor 1. Yang ketiga, iaitu peristiwa pembelahan bulan oleh Nabi Muhammad SAW adalah hakikat dan mukjizat. Maksudnya perkara itu adalah hakikat, iaitu betul-betul terjadi, dan kita sebagai umat Islam, kita hendaklah percaya bahawa peristiwa pembelahan bulan ini adalah merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW untuk pada ketika itu, untuk membuktikan kepada kaum kafir Quraisy, kaum Quraisy untuk mengatakan bahawa untuk membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ad-durus wal ibar. Ad-durus wal ibar itu pengajaran. Apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada peristiwa ini? Iaitu yang pertama, sudah semestinya bahawa pengajaran daripada peristiwa pembelahan bulan ini dapat membuktikan kerasulan baginda Nabi SAW kepada kaum Quraisy ketika itu. Di mana kaum Quraisy ketika itu mereka mencabar Nabi untuk menunjukkan salah satu mukjizatnya. Jadi Rasulullah SAW pun membuktikannya dengan membelah bulan. Tapi Rasulullah SAW membelah bulan itu hanyalah dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pengajaran yang kedua iaitu sudah semestinya mengingatkan kita tentang hari kiamat. Hari kiamat. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 1. Maksudnya peristiwa pembelahan bulan ini mengingatkan kita bahawa hari kiamat itu pasti akan datang dan hari kiamat itu pasti akan tiba. Maksudnya tanda-tanda hari kiamat ialah terbelahnya bulan. Namun terbelahnya bulan ini sudah terjadi pada zaman Nabi SAW. Oleh itu kita sebagai umat Islam haruslah wajib percaya dan kita sebagai umat Islam hendaklah berlumba-lumba dalam
berlumba-lumba dalam melakukan ibadah, beramal soleh. Kerana sudah semestinya bahawa hari kiamat itu pasti akan tiba, pasti akan hampir dan sangat-sangat hampir kepada kita. Yang terakhir, setiap apa yang berlaku dengan izin Allah Ta'ala. Maksudnya dalam pengajaran peristiwa ini, dapat dibuktikan bahawa apa-apa yang berlaku yang mustahil semestinya boleh jadi. Maksudnya apa-apa yang mustahil dengan izin Allah itu pasti akan berlaku. Maka setiap apa yang berlaku dengan izin Allah Ta'ala ini, kita sebagai umat Islam hendaklah percaya kepada dan yakin bahawa kuasa Allah itu adalah tidak terbatas dan tidak terhalang oleh sesiapa pun. Iktafi bihadzal qadr. Syukran lakum, syukran ala husni istimaikum, syukran ala musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.